Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Bias Liverpool. Okey, ini adalah episod pertama untuk channel ini, channel baru di mana aku rasa terpanggil dan juga terinspirasi daripada channel Bias Gunners yang dibuat oleh Kapiu dan juga Mizanen. Jadi untuk fans Liverpool, aku actually dah lama dah berhajat untuk buat fan base channel, tapi itulah cerita dah, kerja punya pasal. Aku tertarik apabila melihat kepada jadual Liverpool di mana 10 match ke depan ni ialah aku rasa make or break untuk Liverpool 2.0 under Arne Slot ni. Jadi setiap kali ada match, aku akan kongsi post match review, mungkin fresh from the oven straight away after the match, ataupun tengoklah macam mana konsep dia, nak buat live ke, nak buat calling daripada subscriber ke. So benda tu nanti kita akan fikirkan lah. First thing first ialah topik hari ni ialah tentang contract extension ataupun contract situational Liverpool, iaitu aku rasa situasi yang tak menyedapkan dan juga situasi yang tak sepatutnya Liverpool berada. Tambahan pula bagiku, FSG sejak memegang Liverpool, FSG quite thorough dan juga quite reliable in terms of contract extension dan sebagainya. Jadi bila mana tiba-tiba Klopp pula dah tak ada, kemudiannya 3 pemain utama dan juga ironically pemain termahal in terms of gaji Liverpool, tingkat teratas gaji Liverpool dimulai dengan Muhammad Salah. Yang pertama dengan gaji 350,000 yang disign pada Julai 2021. Kemudiannya diikuti dengan Virgil van Dijk, kapten Liverpool sendiri, dengan gaji 220,000 yang disign pada Ogos 2022. Kemudiannya yang ketiga ialah Trent Alexander-Arnold, budak Scouser Liverpool sendiri, academy player, kemudiannya future captain Liverpool. Dia juga dengan gaji 180,000, tapi sekarang ni kontrak ketiga-tiga pemain ni hanya tinggal berbaki cuma kurang daripada setahun. Jadi apabila masuk Januari nanti, ketiga-tiga pemain ni boleh sign dengan future agreement dengan mana-mana kelab lah. Dan aku rasa yang paling merisaukan, yang paling kita dengar-dengar sekarang ni rumours ialah Trent Alexander-Arnold dengan juga Real Madrid. Nanti kita akan bincangkan benda tu. Bagi aku Liverpool bawah FSG ni ialah satu entiti dan juga satu owner yang quite cermat bagi aku kan. Tapi bila mana berlaku dalam situasi ini, depa kalah disebabkan apa? First thing first ialah power player itu sendiri. Apabila kontrak tinggal kurang daripada setahun, dia boleh deal dengan kelab lain, menjadikan lesser power compared dengan players power. Contoh ambil terdekat ialah Kylian Mbappe, di mana kontrak dia kurang daripada setahun, dia demand macam-macam dengan PSG dulu, dan akhirnya sekarang ni dia masuk Real Madrid free lah, supposednya lah free lah. Kita tolak tepi lah dia punya bonus yang aku tak tahu berapa ratus juta. Jadi Bosman free transfer ni memang satu benda yang aku rasa tak sedap lah. Tambahan pula, poin yang utama sekali adalah Liverpool ialah masuk satu player, kena jual satu player dulu. Kalau hilang 3-3 player ni, masak bro, seriously masak. Kalau kita tengok kiri, kanan, depan, belakang, adakah ketiga-tiga pemain ni boleh straight away diganti dengan mediocre player? Aku tak rasa macam tu. Bila hang tengok ketiga-tiga pemain ni boleh dikatakan best player in their respective position. Bila hang tengok player-player macam ni kan, market mereka sangat-sangatlah kurang, menjadikan aku rasa mereka memegang kesemua cards, ataupun dalam bahasa Inggeris ni mereka hold all the cards lah. Bila mana mereka nak demand, contohnya Van Dijk lah, aku bagi contoh, let's say dia nak demand 300,000 pun tak mau tu, Liverpool actually dah tersepit dan mereka terpaksa offer Van Dijk. Dengan season lepas pun mantap, kemudian season ni dia sambung betapa commandingnya dia dalam kotak penalti kan. Nak cari player macam tu payah bro. Dan bila kita ambil kira pula, kalau beli player baru pun hang macam kena bawa masuk player tu, kemudian hang kena invest in terms of bukan setakat transfer fee, tapi juga malahan coaching lah. Dia akan bermasalah lagi, bukan straight away hang boleh perform lah. Tak mungkin kita sebagai fans boleh expect macam tu lah. Akan ambil masa, mungkin 6 bulan, mungkin 12 bulan. Kalau lagi teruk lagi, mungkin juga lebih daripada tu lah. Jadi all kinds of possibility ada. Hari tu FSG transfer hari tu ramai, tak beli ramai, cuma beli Federico Chiesa dan juga Mamardashvili daripada Valencia. Itu pun Mamardashvili, aku tak tahu payment tu either dibayar start daripada tahun ni ataupun tahun depan.
Tapi apa-apa pun dia akan masuk terdepan lah. Jadi basically investment in terms of transfer tu memang kurang. Tapi juga dia in terms of, aku rasa dia release player keluar dan juga release player as a free agent. Okay, kita ambil contoh Thiago Alcantara, kemudiannya Joel Matip, dan yang ketiga ialah Adrian, di mana Thiago Alcantara 200,000, Joel Matip tak salah aku 150,000, dan kemudiannya Adrian walaupun third goalkeeper tapi surprisingly gaji dia 60,000. Tapi dah release ketiga player ni, menjadikan Liverpool boleh saving ataupun boleh jimat sebanyak 18 juta setahun. Jual player lagi, contohnya Bobby Clark, contohnya, walaupun aku tahu gaji dia sebagai player academy ni taklah tinggi, tapi still ada penjimbatan dari segi itu. Kemudiannya Fabio Carvalho yang berpindah ke Brentford, dan juga player-player yang loan yang lain lah, Ben White, Stefan Bejatic, dan aku yakin player-player loan ni pun, loan club tu akan membayar balik, mungkin cover keseluruhan gaji. Dan yang ketiga ialah penjimatan daripada segi staff tu sendiri bagi aku. Sebabnya Arne Slot actually yalah, bila mana hang tengok dia punya sejarah, dia bukannya high profile, jadi gaji dia tu very very minimal compare dengan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ada reports yang mengatakan gaji dia 15 juta, ada reports yang mengatakan gaji dia 18 juta. Compare dengan Arne Slot pula, which is aku baca di mana James Pearce, salah satu jurnalis Liverpool daripada The Athletic, dia cakap gaji Arne Slot cuma 8 juta. Situ jimat. Kemudiannya ambil kira pula belakang tu pula backroom staff Arne Slot sendiri. Backroom staff Liverpool sebelum ni iaitu Pep Linders, contohnya Victor Matos, Krawietz, aku yakin yang staff-staff ni gaji dia pun lebih tinggi compare dengan backroom staff Liverpool sekarang ni di bawah Arne Slot. Itu adalah pendapat aku, kenapa bagi aku ketiga-tiga pemain ni sangat vital untuk Liverpool, dan Liverpool perlu sign mereka. Untuk ketiga-tiga player ni, first kali ialah aku rasa Mohamed Salah. FSG ni actually ada kecenderungan untuk tak bagi kontrak yang panjang, tak bagi kontrak lah saudara kepada pemain yang berada pada umur 30 tahun ke atas. Disebabkan apa? Disebabkan sagi tiba-tiba sign kontrak baru, merudum turun. FSG very very reluctant to give contract to player older than 30 years old. Ini bukan saja berlaku dekat Liverpool, tapi juga berlaku di Boston Red Sox katanya. Hang nampak Salah tu performance tak turun bro. Dengan aku rasa physical dia probably sekarang ni the fittest player in Liverpool squad kan. Tengok muscle dia, hang tengok cara dia jaga, hang tengok dia sebagai Muslim, of course lah, tak minum alkohol. Disiplin dia tu untuk menjaga badan walaupun pada umur atas 30 tahun. Kemudiannya dengan apa yang dia achieve tu, dia still ada hunger dan juga ada desire untuk still stick with the same string regime lah. Bagi aku itu melambangkan yang Mohamed Salah ni bukan player yang main-main. Dia macam ada goal. Dia tahu yang sebagai pemain bola profesional, dia ada tanggungjawab untuk jaga badan dia. Dan itulah aku rasa sepanjang beberapa 7 tahun dia dekat Liverpool ni, dia buat benda yang macam tu lah. Hang tengoklah kalau dia pegang bola tu, payah bro, orang nak tolak dia kan. Dia actually ramai player-player dalam EPL sendiri, terutamanya centre back ataupun left back lah, mereka share yang Salah ni actually among the strongest player dalam squad. Sebab dia dengan fizikal dia rendah, low center of gravity, nak tolak dia tu cukup payah. Tambah pula dengan body katang macam tu kan, lagilah injury record juga. Hang tengok dia tak pernah injured bro kan. Aku rasa yang paling, as far as aku ingat lah, yang paling dia kuat, yang paling dia lama injured sekali ialah AFCON tahun lepas, di mana berlakunya tu pun dekat Egypt, bersama dengan Egypt. Injury record sangat-sangat top notch untuk player yang berumur 32 tahun. Kalau kata contoh dia sign kontrak tu, bagi aku itu ialah kontrak legacy. Kita tahu Salah ni daripada dulu lagi, start dia masuk Liverpool tu memang banyak rekod yang dia berjaya pecahkan. Kalau dia sign kontrak yang terakhir ni, aku boleh katakan kontrak terakhir dia untuk Liverpool, memang itu ialah untuk dia chopkan lagi, dia kuatkan lagi legasi dia dekat Liverpool dia. Among mungkin the best Premier League player for Liverpool lah. Hang tengok dia kan, guaranteed output setiap musim bodoh-bodoh aku rasa 20 gol, 10 assist lah kita boleh kata kan, 30 gol ataupun assist, goal contribution. Nak cari mana bro kalau kata hang
Aku actually kalau hang jual dia kan, aku tak nampak cara untuk Liverpool actually gantikan value ataupun guarantee output dia tu dengan seorang player. Kemungkinan Liverpool mungkin kena beli 2 player ataupun 3 player untuk dapatkan balik amount output yang Salah bagi. Aku baca rekod yang paling dekat sekali dan aku rasa mungkin dalam target dalam pemikiran dia ialah first kali ialah dia nak jadi top 5 gol dalam sejarah Premier League. Sekarang ni dia ada lagi 15 gol untuk pecahkan rekod Thierry Henry dengan 175 gol, 17 gol untuk memecahkan rekod Frank Lampard, 24 gol untuk memecahkan rekod Sergio Aguero dan juga 27 gol untuk memecahkan rekod Andy Cole ataupun Andrew Cole lah untuk Manchester United. Tengok top 2 tu mungkin dia tak dapat pecah 260 gol untuk Alan Shearer. Kemudian yang kedua ialah Harry Kane 200 berapa. Yang aku ingat ialah Wayne Rooney kot rasanya dengan 202 gol. Aku rasa ketiga-tiga player tu payah nak pecah, tapi nak break into the top 4 tu very very possible. David Beckham sekarang dengan 80 assist, Salah hanya perlukan 8 assist lagi untuk memasuki top 10 lah. Bila hang tengok nama dia top goal scorer dan juga top assister kan, hang nampak legasi yang dia boleh tinggalkan lah untuk future generation tengok ni, kata dia ni memang gila lah. Bukan setakat dia contribute in terms of goal, tapi juga in terms of chances creation dia bagi juga. Okay, kita akan bercakap tentang Virgil van Dijk pula. Actually kalau hang tengok kepada dia punya interview sebelum ni, tak salah aku apabila habis Euro hari tu, dia cakap untuk kedua-dua tim atau untuk Netherlands dan juga untuk Liverpool, dia still Virgil. Dia kata the big leader, itu ayat dah. And I certainly want to remain that for the next 2 years. Jadi melihat kepada dia punya komitmen dia untuk stay tu, actually dalam tiga-tiga pemain ni, aku actually Van Dijk ni paling tak risau sekali Dan bila hang tengok kepada link setakat ni untuk Van Dijk tu paling sengap sekali aku rasa. Kadang-kadang disebabkan agent player pemain tu sendiri yang feed the story, so that bagi pressure untuk kelab dalam konteks ni ialah Liverpool lah. Dia kata wish ada orang nak beli Van Dijk jadi mereka cuba untuk sambung kontrak ataupun naikkan gaji macam tu lah. Tapi dalam situasi Van Dijk ni aku rasa kurang Yang dulu dengar yang paling macam tak make sense really ialah bukan Inter, ialah Borussia Dortmund. Tapi hang tengok Van Dijk pun hang rasa dia nak main ke Bundesliga kan, sebab level dia tu still level yang tinggi defensive backbone Liverpool lah. Sepanjang start dia debutants dia menentang Everton di mana dia score tu, memang dia dah jadi backbone lah untuk Liverpool 1.0 di bawah Klopp dan juga Liverpool 2.0 di bawah Arne Slot. In terms of football IQ, reading of the game, PMP, pace and power. Kalau hampa perasan, actually season ni dia nampak peningkatan in terms of line breaking passes yang dia buat. Sebab kebiasaan dulu Van Dijk ni Jurgen Klopp gunakan hanya kebiasaannya untuk hantar diagonal ball lah, either ke belah kiri ataupun belah kanan lah kepada Mohamed Salah kebiasaannya. Sistem Arne Slot yang banyak mementingkan tanggungjawab centre back untuk membuat build up dan juga central progression di bahagian tengah tu membuatkan aku rasa style of play lama Van Dijk semasa di Celtic dulu dikeluarkan. Sebab memang Van Dijk ni sejak daripada dulu lagi salah satu kualiti terbaik dia ialah dari segi ball playing lah. Tapi sekarang ni nampak yang Arne Slot mementingkan short passing. Okey, kita beralih kepada pemain ketiga iaitu Trent Alexander-Arnold. Kita punya vice captain, Scouser born and bred, Academy Liverpool. Memang destined for the next captaincy of Liverpool lah. Daripada satu interview yang dia buat ialah dia kata paling penting dia akan bermain untuk kelab yang membuatkan dia boleh menang piala dan juga being elite. Itu ayat dia, the keywords is being elite. Trent ni memang seorang yang ambitious lah. Dia nak menang piala. Dia tak mau bila dia bangun, apabila dia retire nanti, dia tersedar yang dia sepatutnya menang lebih daripada apa yang sepatutnya dia menang lah. Kenapa aku terlalu risau kalau kata Trent Alexander-Arnold akan pergi daripada kelab kita, disebabkan aku rasa first and foremost ialah profil Trent sendiri sebagai seorang pemain. Bagiku dia dalam kategori unicorn profile. Kalau kita sebut pasal unicorn profile ni, unicorn ni binatang yang tak wujud dah, meaning that profile yang very very rare, very very
different breed yang jumpa, nak cari kat mana-mana pun tak jumpa kan. Tak payah nak bohong lah, sebut Frimpong lah, apa dulu Cancelo lah, tak ada seorang pun player dengan profiling semacam Trent Alexander-Arnold, di mana dia ialah world class chance creator, passing range, set piece taker pun dia ambil juga. Mana dah dapat seorang right back yang boleh buat ke semua benda yang aku sebut tadi, sort of like apa yang hang dapat daripada David Beckham, daripada passing range KDB, tapi hang boleh dapat melalui posisi right back. Ada ramai orang dekat especially Facebook group lah, dia pun cakap kalau Trent nak belah pun belah lah, sebab yalah players come and go lah, bla bla bla. And then Conor Bradley sekarang ni waiting on the wing. Bagi aku tak sama lah kan. Yes, Conor Bradley ni memang a very very good player, tapi nak samakan dengan pemain yang dah 3 kali masuk dalam PFA Team of the Year, yang pernah sekali masuk dalam World Team of the Year, tak sama lah kan. Kalau contohnya ada seorang lagi player yang sama level macam Trent ni, busuk-busuk aku rasa 120 juta, 150 juta lah. Jadi a travesty kalau contohnya Real Madrid boleh dapatkan dia bukan dengan 20 juta, bukan dengan 30 juta, tapi dengan Bosman free transfer lah. Mereka hanya perlu bayar signing bonus, contohnya dalam kes Kylian Mbappe sebanyak 125 juta euro. Mereka tak payah bayar dah transfer fee. Jadi memudahkan kerja mereka, sebabnya bila signing bonus ni hang kena dealing melalui pemain saja, tak perlu melalui klub lagi. Strategi Real Madrid ni kita boleh nampak membuahkan hasil untuk 3 ataupun 4 tahun kebelakangan ni, bila kita tengok kepada transfer history yang mereka buat. First kali Antonio Rudiger, David Alaba, kemudiannya Kylian Mbappe. Ketiga-tiga pemain ni bukannya pemain sub, tapi pemain utama, dibawa masuk secara percuma. Katanya next target ialah Trent Alexander-Arnold dan juga left-sided iaitu Alphonso Davies. Dan kita ingat balik apabila transfer Lenny Yoro went through ke Manchester United tu, at one point tu sebenarnya memang dia ialah target Real Madrid, disebabkan sama situasi dengan Trent, di mana kontrak dia akan habis pada summer 2025. Jadi pemain-pemain sebegini memang dia sekarang Real Madrid dalam proses untuk mendapatkan lah. Tak kisah dengan umur yang muda ataupun tua. Dan dalam konteks Trent sekarang ni dengan umur dia tengah peak 25-26 tahun tu, memang sangat-sangat ngam lah, sangat-sangat sesuai dengan level Galacticos yang sekarang ni Real Madrid tengah kumpul balik lah. Tiba-tiba pula Carvajal injured baru-baru ni, anterior cruciate ligament ataupun ACL, dan kemungkinan akan out 8 ke 12 bulan. Janganlah Trent, seriously janganlah hang. Aku faham dalam konteks sebagai pemain ni hang kadang-kadang kena selfish kan, tapi dalam masa yang sama aku juga mengharapkan yang Liverpool sebagai boyhood club dia mampu membuatkan dia stay lah selama mana mungkin lah. Aku ingat balik apa yang Steven Gerrard cakap ke. Dia kata menang dengan Chelsea contohnya, masa dulu Chelsea nak ambil dia kan, tak sama lah. Kalau contohnya Real Madrid berjaya dapatkan dia kan, apa yang aku nampak ialah dia akan bermain sebagai starter right back, tapi juga dalam masa yang sama dia akan menggantikan kualiti Toni Kroos on the ball kan. Sebab kalau ingat balik, Kroos kebiasaannya bila ada dia tu, long switches play tu benda yang sangat-sangat normal untuk Real Madrid. Tapi sekarang depa macam tak ada kualiti tu. Trent akan bagi balance kepada belah kanan, di mana sekarang ni kita nampak Real Madrid ni macam berat ke arah belah kiri. Kita nampak pemain macam Kylian Mbappe, pemain macam Rodrigo, Vinicius Junior juga banyak tertumpu dan berfokus kepada belah kiri. Jadi bila ada Trent ni, nampak dia dapat bola, dia akan hantar long switches kepada belah kiri ya, sesuai dengan relationism yang dimainkan oleh Carlo Ancelotti ya. Dia akan berat kepada based on kesefahaman pemain itu sendiri. Kalau dia selesa belah kiri, dia akan drift pergi belah kiri. Kalau selesa belah kanan, dia akan drift belah kanan lah. Dia pun punya kualiti dan juga ambition atas padang tu bukan main-main lah kan. Dia ditunjukkan atas padang melalui trofi, tapi luar padang juga mereka akan ambil pemain yang betul-betul mungkin berada di top percentile of player profiling lah. All in all, secara kesimpulan lah, okay, ini adalah verdict yang aku rasa
kemungkinan yang ni memang aku main agak-agak je, aku main tembak je, kemungkinan apa yang Liverpool akan offer lah untuk pemain ketiga-tiga pemain ni. First kali ialah Mohamed Salah. Sekarang ni gaji dia 350,000. Aku expect Liverpool akan offer sort of benda yang sama, gaji yang sama dengan kontrak 1+1, meaning that 1 tahun kontrak full, tapi 1 tahun kontrak lagi ialah option untuk extend. Dan juga option tu kalau contohnya berlaku penurunan minit, gaji dia pun akan turun. Untuk pemain kedua Virgil van Dijk, aku expect mungkin sekarang ni daripada 220,000 akan naik ke 300,000 dengan kontrak sama juga 2 tahun tapi plus one option. Dan untuk Trent ni dia special case sikit sebab sekarang ni pada umur 26 tahun dengan gaji 180,000. Kalau Liverpool nak offer tinggi sangat, aku macam ni aku fikir. Kalau contoh Liverpool offer sekarang 400,000 atau 500,000, bayangkan masa kontrak dia nak habis nanti berapa banyak yang dia boleh demand, dan itu akan menjadi very very problematic untuk Liverpool. So sekarang ni untuk aku secara logikal bagi dulu 250,000 contohnya, kontrak ikat 5 ataupun 6 tahun, tapi dalam kontrak tu setiap tahun tu akan ada annual increment, akan ada peningkatan, di mana bila mana masuk tahun kedua ataupun tahun ketiga kontrak tu, gaji dia tu akan menyamai sama dengan apabila Salah dah habis contohnya Salah 350,000, dia pula yang akan menggantikan amount tu. Pemain ketiga ni Trent ni berat aku nak cakap, tapi aku tak expect untuk dia sign kontrak ni. Yes, aku tahu macam betul ke tak betul ke, ya, tapi pendapat aku lah. Aku harap aku salah, sangat-sangat berharap aku salah. Jadi thank you very much guys, dah layan video ni, video yang sangat panjang. Aku memang literally aku mumbling je, baca sikit kemudian mumbling je throughout. Sekarang ni berapa, 20 minit 30 minit. Jadi aku harap hampa enjoy dengan video ni, dan komen juga dekat bawah apa yang perlu aku improve in terms of pace. Terlalu lambat ke, cara aku present tu terlalu slow, terlalu boring ke, macam mana? Komen dekat bawah. Dan snippet sikit untuk next video kedua kita di Bias Liverpool ialah aku akan bercakap sikit tentang sekarang ni pemain, walaupun Liverpool tengah perform, tapi pemain yang menjadi scrutiny fans Liverpool sekarang ialah Dominic Szoboszlai, yang dikatakan sebagai the new Jordan Henderson. Jadi kita akan layan video tu, mungkin aku akan release this weekend ataupun mungkin paling lewat sekali hari Isnin lah. So thank you very much guys sebab dah layan. Have a nice weekend. Assalamualaikum.